Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang melayan video ni dan sebelum ni pun dah layan video. Okey. So terima kasih. Masih lagi bersama saya Samsul dalam YouTube channel saya Samsul Aslam. Di mana saya adalah seorang mentor dan juga forex trader. Okey. Dah lama dah bertahun crypto investor. Tapi saya tidak menceburi bidang saham. Okay. So video kali ini saya nak sharekan tentang rahsia satu benda yang mungkin maybe ramai tak tahu benda ni. Daripada apa yang saya dah tengok, kebanyakan orang dia masih lagi tak tahu pasal benda ni. Benda ni paling yang kita panggil dia sesuatu macam tools, macam alat untuk kita pakai trade pair USD. Rahsia ni saya akan bongkarkan dalam video ni. Dia tak bukan kalau korang pernah dengar DXY ataupun kita panggil dia Dixie. Okay? Dalam video ni saya akan terangkanlah apa itu DXY, kenapa kita kena pakai DXY dan apa pair yang related dengan DXY. So dalam video ni dia more kepada tentang hubungan antara DXY, USD dan juga pair USD. Bukan teknikal dia memang benda ni memang secara teknikal, tapi saya tak adalah nak cerita tentang support resistance. Okay. So kalau korang minat konten-konten macam ni, ilmu-ilmu yang saya sharing ni, korang boleh subscribe kepada YouTube channel saya dan like. Kalau korang ada soalan lepas dan layan video ni sampai habis, jangan segan silu just komen je dekat bawah apa yang korang masih lagi tak faham. Ataupun tolong saya, okay, bantu saya komen dekat bawah apa konten-konten video yang korang nak tentang forex ataupun crypto. Alright, insyaAllah saya akan tengok dan cuba bantu apa yang korang nak. Untuk video kali ini kita akan bincangkan tentang hubungan antara DXY, USD dan juga tentang pair related dengan USD. So DXY ni memang satu benda yang saya lama dah pakai. Dia bukan satu pair untuk kita trade. Dia boleh trade tapi depends pada broker lah. Sebab dia dalam kategori index. Dia bukan kategori currency ataupun pair. Dia bukan berpair. Kalau berpair ni maksudnya Euro USD versus dollar. Apa lagi? Canadian dollar versus US dollar. Itu berpair. Kalau index dia satu je. So ada tak related dengan contoh pair-pair lain macam euro ada index tak? Ada. Tapi saya tak kurang lah. Saya tak pakai benda tu sebab graf dia tak cantik. Sebab graf dia akan dipenuhi dengan gap-gap. Gapnya maksudnya candle kat sini, tiba-tiba candle lagi satu dekat sini. Kita susah analisis. Tapi kalau untuk DXY dia lagi mudah dan hanya memakai DXY sahaja korang dah boleh trade pair related dengan dolar. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom saya terus bawa ke orang ke dalam teori. Kita fahamkan teori dulu and then saya akan tunjukkan contoh macam mana nak tengok pergerakan DXY ni untuk kita nak trade pair dolar, okay, pair USD dalam trading view. Okay, so kalau korang ada soalan lagi lepas dah layan video ni, tanya je, okay, komen je dekat bawah. Alright, InsyaAllah saya akan bantu korang. Okay, so ini adalah DXY. Okay, DXY ni dan apa fungsi dalam forex. DXY, nama dia memang DXY. Okay, nama dia memang DXY. Dia bukan DXY ni dia nama pendek macam EUR adalah European punya currency. Kan macam tu. Tapi DXY ni memang nama DXY. Okay, so DXY US index, USD punya index yang mengukur pergerakan US dollar. Kita tahu dalam forex market USD antara pair yang paling paling liquidated, paling banyak ramai orang trade adalah pair USD. So oleh kerana tu DXY sangat penting lah untuk kita nak trade pair related dengan USD. Akan dipakai untuk trade pair USD untuk menilai kekuatan dan kelemahan USD. Highlightnya ni, yang nombor 3 ni. Okay, untuk kita
menilai kekuatan USD dan kelemahan USD. So bila kita dah tahu, okey, DXY ni nak lemah, maksudnya USD akan lemah. Kalau kita tahu DXY ni nak menaik, dia akan membuatkan dolar menaik. Okey, ini bukanlah fundamental tapi dia more kepada technical untuk kita faham benda ni dan kita guna pakai dalam pair-pair dolar. Okey, sebagai contoh kita tengok dekat sini, ni teori dia, alright. Jika DXY dalam kurungan USD strong, maksudnya kukuh, bagus, XXX USD akan jatuh. So XXX USD ni apa? Dia boleh euro USD, dia boleh pound USD. Okey, senang cerita USD yang dekat belakang ni akan jatuh. Sebaliknya pula USD XXX akan menaik. Okey, maksudnya pair macam USD Swiss, bila dolar dalam keadaan yang bagus, kukuh, strong, XXX USD akan jatuh, USD XXX akan menaik. Okey, ini terpakai kepada semua currency lah dan juga komoditi, contohnya gold. Okey, dan yang kedua dekat sini, bila dia lemah pula, jika DXY dalam kurungan USD weak, XXX USD akan menaik. Dia berlawanan. Okey, sebab bila kita trade pair trade dalam forex ni, dia berpair, dia berpasangan. Kita kena tahu satu pair yang lemah, satu pair yang kuat untuk kita trade, kan? Kalau dua-dua lemah, dua-dua strong, kat situ kita tak dapat satu setup yang cantik, mahupun untuk kita nak buy ataupun sell. So bila kita identify benda ni, dia akan memudahkan untuk kita nak trade. Ini bukanlah signal ke ataupun okey lepas ni nak kena pakai ni je. Bukan macam tu. Tapi korang boleh jadikan dia sebagai sesuatu yang menyokong trading korang. Okey. So bila DXY lemah, kita tahu XXX USD akan menaik. Contohnya Euro USD, AUD USD. Sebaliknya pula UXD XXX menurun. Okey, contohnya USD JPY, USD Swiss, okey, akan menurun. So pair-pair yang related dengan USD, kalau ada yang tertinggal dekat sini saya minta maaf, okey. Macam ni mungkin ada yang tertinggal satu ni. Saya tambah USD JPY. Okey. Kita tahu pair-pair related yang dengan USD ni ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Okey, 7 pair yang related dengan dolar dan kita ada komoditi, contohnya macam gold, okey, apa lagi? Kita ada oil, okey. Saya tak tahu apa dia punya nama short tapi saya letak oil je lah. Okey, EUL pula. Oil. Alright. So bila kita tahu, kita dapat tengok DXY, kita boleh trade banyak pair ni. Kan, hanya menggunakan satu DXY punya indeks. Okey, bila kita tahu dolar nak menaik kan, dari segi graf kita dah tahu, okey, kita boleh trade Euro USD sell. Okey, so dia macam lagi memudahkan kita punya trading lah, kan. Ini macam influencer yang akan ada dalam trading. Trading ni dia more kepada kita punya creativity dan juga apa yang kita sistem kita trade. Okay, kadang ada orang sistem, dia punya sistem tu support resistance je. Okay, tapi terpulanglah, walaupun kita trade support dan resistance sahaja, DXY ni tetap korang boleh pakai. Sebab DXY ni pun kita akan buat analisis, alright, dalam kita punya apa orang panggil chat tu. Okay, jom saya bawa korang pergi ke chat pula. Alright, ini adalah chartnya. Okay. So saya tak ambil semua pair, saya ambil DXY. Okay, ini adalah DXY yang mengukur kekuatan dolar. Okay, kita ada Euro USD, GBP USD, USD Swiss, gold. Alright, so kita sekejap saya buat screen sharing. Kita pergi second camera portion, kita pergi ke kita punya ni. Alright, macam apa yang korang nampak ni, okay, saya tak ambil semua pair, saya just ambil beberapa pair dan nak jadikan contoh kepada korang. Tak kisah apa time frame sekalipun, dia memang akan diguna pakai.
Tak kisah H4 ke. Jangan, memang kat sini saya tak ada analisis. Ini memang naked chart. Just nak jadikan panduan kepada korang. Kita boleh tengok dekat sini DXY time frame H4 price menaik. Dan kita boleh jadikan contoh pula. Kita tengok Euro USD, kita nampak dia turun. Maksudnya dekat sini DXY uptrend, USD uptrend, Euro USD downtrend. Dia berlawanan. Jadinya kita akan dapat satu setup, satu idea daripada kita punya trading. Kita tengok pound USD, okay? Pound USD pun sama, dia tengah drop, nampak tu, okay? Dia tengah drop. Alright, so macam kita cakap, kalau DXY ni menaik, okay, kita boleh nampak dekat sini dia tengah menaik kan, uptrend cantik. Kita tengok USD Swiss pula, okay? USD Swiss tengah menaik, kan? Nampak ni, trend macam ni, okay? Uptrend, okay? So berbalik kepada kita punya yang apa ni? Kita punya yang ni, okay? So kalau jika DXY strong, maka XXX USD jatuh. Macam kita tengok tadi Euro USD jatuh, betul? Okay? Macam kita tengok USD Swiss dia menaik. Okay? So korang boleh buat kajian korang boleh buat homework korang berkaitan DXY ni. Okay, macam mana kita nak tengok, macam mana saya nak ambil DXY. Korang pergi ke trading view, okay. Saya tak sure dia ada dekat broker tak, okay. Depends pada broker yang korang pakai. Korang pergi cari dekat belah apa ni, group index, okay, kategori index. Tapi kalau korang pakai trading view, korang boleh pergi dekat kategori ni yang dalam kolom ni, korang just tekan add symbol ni and then korang just tekan DXY. Dia ada banyak dekat sini. Yang penting korang ambil just DXY. Yang bawah ni jangan ambil. Okay. Yang bawah ni dengan Nasdaq ni jangan ambil. Okay. Ambil yang antara dua ni. DXY, DXY. Okay. Tak kisahlah ambil broker TVC ke ataupun ICUS. Okay. Yang penting DXY dan plus je. Bila dah plus nanti dia akan ada dekat sini. Dan korang buatlah analisis macam biasa. Adakah price dekat support? Adakah price dekat resistant? Okay. Sebagai contoh saya tunjukkan saya punya analisis saya. Ini adalah DXY, okay. Saya punya analisis. So analisis ni saya buat sendiri. Nampak ni benda ni boleh gerak. Alright. So korang buat analisis korang sendiri. Adakah DXY dekat support, resistant? Bila DXY berada dekat support, maka dia akan menjadi strong. Dan Euro USD kebarangkalian akan berada dekat resistant. Okay. Saya ulang balik. Kalau DXY berada dekat zone support ataupun zone yang dia boleh menaik, maka Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, gold, kebarangkalian, probability, maybe akan ada berada di zone sell ataupun kita panggil zone resistant. Okay, itu cara kita mengukur. Alright, macam sekarang dekat sini kan, kita boleh tengok dekat sini, dia berada dekat zone support. Kenapa support? Kita boleh nampak previously daripada zone sini dia menaik. So kita expect benda yang sama daripada sini untuk kita menaik. Dan kita tengok dengan Euro USD pula. Sama je. Nampak tak tu? Euro USD berada dekat zone sell. Previously sini zone sell jatuh. So kalau DXY daripada zone yang dia berada sekarang ni, okay, dia menaik, maka Euro USD akan jatuh. Dia berada dekat zone resistant. Ini membuatkan kita, kefahaman kita tu dalam market tu dia akan meningkat. Oh, macam gini rupanya, kan? Bila price dah masuk dekat zone tu, kita dah boleh tengok DXY. DXY kat mana? Okay. So kalau korang amalkan benda ni, insya-Allah saya yakin korang akan dapat lebih keyakinan untuk nak trade dan juga sebagai satu indikator lah. Okay, senang cerita sebagai indikator, bukan indikator yang robot tu, tapi indikator dalam kita punya trading ni. Okay, sebab saya dah pakai benda ni lama sangat. Okay, saya dah buat research saya sendiri dan saya dah buat kajian. Memang benda ni sangat-sangat bermanfaat untuk kita trade pair USD. Saya yakin ramai, okay, 80-90% dalam forex trading ni memang ramai yang trade pair USD. Benda ni sangat-sangat akan membantu korang punya trading. So apa korang kena buat? Homework korang ataupun korang nak kena buat, korang kena ambil DXY ni, korang cari dia punya support, resistance, backtest, okay, tengok trend dia.
Dan ambillah pair yang korang nak trade, USD, contoh Euro USD ke, GBP USD ke, and then gabungkan benda tu. Tengok, adakah dolar akan jatuh ataupun DXY ni, indeks USD index ni akan jatuh. Maka GBP USD akan menaiklah. Alright, itu teorinya. Okay, so jangan lupa korang boleh screen share apa ni, korang korang boleh apa ni, screenshot yang ni. Okay, sekejap saya buat screen sharing dulu lagi sekali. Okay, yang ni korang boleh screenshot. Screenshot, lepas tu tulis dekat buku ke supaya korang ingat. Ataupun kalau korang trade pakai laptop, letak dekat trading desk korang ataupun tempat yang ada meja tu untuk korang selalu ingat. Kalau jika dollar strong, XX USD akan jatuh, USD XXX akan menaik. Jika DXY weak, XXX USD akan menaik. Okay, USD XXX akan menurun. Maksudnya dia terbalik. Dia ibarat jongkak-jongkik dalam forex. Okay, satu strong, satu lemah. Senanglah kita nak trade. So semua ni kita buat untuk kita dapatkan confirmation daripada market. Okay, kadang ada orang dia suka confirmation daripada Fibonacci, moving average, MACD, RSI. Okay, semua tu robot. Okay, robot dia boleh bantu kita, tapi dia tak boleh nak gantikan kita. Dia ada beza yang membantu dengan gantikan kita. Alright, so jangan terlalu percaya sangat pada indikator yang mungkin korang tak faham. Korang just pakai indikator ni sebab tengok, oh dia pakai indikator tu dia buat profit besar, so kita kena pakai indikator tu. Dia macam tu. Bukan. End of the day, dia kepada apa yang korang suka, apa yang korang boleh trade. Kadang korang paksa diri korang untuk nak pakai indikator tu semata-mata nak buat profit besar apa yang korang dah jumpa. Salah benda tu. Trading is about how you know the market. Okay, apa yang korang nampak daripada market tu sendiri. Ada je, macam saya tak pakai indikator langsung. Okay, saya just pakai naked chart, tapi tetap saya boleh buat profit. Macam saya ada share dengan korang dalam video setup sell GBP JPY tu, saya buat profit. Okay, boleh je. So jangan korang rasa macam kena ada indikator baru boleh buat profit. Itu mitos. Okay, itu mitos, itu bukan fakta. So trade apa yang korang nampak, bukan apa yang korang rasa. Kalau korang suka video berkaitan DXY ni, jangan lupa like dan juga tinggalkan komen kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kalau korang ada idea apa konten yang saya nak bantu korang dari segi forex dan juga kripto, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe. Okay, InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan bantu korang, bimbing korang, okay, bagi banyak lagi knowledge tentang market financial ni, terutamanya forex dan juga kripto. Semoga kita kongsi manfaat ni, kongsi rezeki yang ada. Itu saja daripada saya, Samsul, untuk video kali ini berkaitan DXY. Harap korang pakai benda ni je dan jadi pro trader. Okay, kita nak jadi pro trader, kita nak jadi full time trader. Okay, semua ni adalah benda yang akan membantu korang. Itu saja daripada saya. Terima kasih layan sampai habis. Okay, harap tak bosan. Kita jumpa di next video dengan konten yang lagi menarik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Have a nice trading days.